Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran sirah. Alhamdulillah, semoga semua murid berada dalam keadaan sihat sejahtera. Kita sambung pelajaran kita pada tajuk perkembangan agama Islam di bawah topik ibadah pada muka surat 8, topik ibadah. Sebelum ni kita baca topik akidah, perkembangan Islam melalui akidah. Selepas percaya, maka dia ada ibadat dia. Baik. Muka surat 8 tu. Ibadat merupakan kepatuhan seseorang hamba terhadap penciptanya dengan penuh kerelaan dan keikhlasan. Antara matlamat ibadah adalah untuk membuktikan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagai tanda kesyukuran seorang hamba terhadap penciptanya. Itu ibadat. Apa saja ibadat yang kita buat, solat ke, puasa ke, sedekah ke, sebagai tanda kita kepatuhan kita kepada Allah dan tanda kita bersyukur menjadi seorang hamba. Ibadah yang pertama adalah solat. Ibadat solat merupakan rukun Islam yang kedua selepas mengucap 2 kalimah syahadah. Solat itu sangat penting sehingga disifatkan sebagai tiang agama. Dalam sebuah hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu imanuddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, faman tarakaha faqad hadamad-din." Maksudnya, solat itu tiang agama. Sesiapa yang mendirikannya, maka dia telah mendirikan agama. Sesiapa yang meninggalkannya, maka dia telah meruntuhkan agama. Ni solat ni penting. Mana kita kena jaga solat. Jangan tinggal solat. Dan amalan yang akan ditanya ketika lepas kita mati tu, solat malah. Okey. Rasulullah SAW menerima kefarduan solat pada 27 Rejab, tahun ke-12 kenabian, di Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha ni atas langit. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Peristiwa apa? Peristiwa Isra' Mi'raj. Ingat peristiwa Nabi menerima solat. Peristiwa dia peristiwa Isra' Mi'raj. Di mana? Di Sidratul Muntaha. Pada asalnya bilangan solat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebanyak 50 waktu. Namun ia telah dikurangkan sehingga menjadi 5 waktu sehari semalam. Solat 5 waktu yang kita tunaikan bersamaan dengan 50 waktu. Tengok pada muka surat 9 tu. Ada kisah dia, kisah mula-mula Nabi terima 50 waktu. Kemudian dikurang, jadilah 5 waktu. Itu ada dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Nanti kita tengok pada video Isra' Mi'raj. Sekilas info. Kita tengok pada sekilas info. Semasa peristiwa Mi'raj, peristiwa Nabi naik ke langit tu, Rasulullah SAW telah bertemu dengan nabi-nabi yang terdahulu. Nabi yang telah wafat dahulu, Nabi bertemu di langit. Iaitu Nabi naik pada langit pertama, Nabi bertemu dengan Nabi Adam AS pada langit pertama. Kemudian Nabi naik lagi pada langit yang kedua, Nabi bertemu dengan Nabi Yahya AS dan Nabi Isa AS pada langit yang kedua. Kemudian Nabi naik lagi pada langit yang ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf AS pada langit yang ketiga. Kemudian naik lagi pada langit yang keempat, Nabi bertemu dengan Nabi Idris AS. Dan Nabi naik yang langit yang kelima, Nabi bertemu Nabi Harun AS pada langit yang kelima. Dan Nabi naik lagi, Nabi bertemu dengan Nabi Musa AS pada langit yang keenam. Dan Nabi naik lagi pada langit yang ketujuh, Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim AS. Ketika itu Nabi Ibrahim AS sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni macam tempat malaikat buat tawaf. Macam kita tawaf di Mekah, tawaf Kaabah, tapi malaikat dia di langit dia pun ada tawaf. Dia tawaf di Baitul Ma'mur, nama dia Baitul Ma'mur. Nabi Ibrahim bersandar pada Baitul Ma'mur. Jadi Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim pada peristiwa Isra' Mi'raj. Nabi tengok Nabi Ibrahim sedang bersandar pada Baitul Ma'mur. Allah alam. Kita sambung pada topik azan. Baik. Surat 10. Azan adalah satu lafaz khusus yang dilaungkan sebagai tanda untuk menyatakan masuknya waktu solat fardu. Itu azan. Bila nak masuk waktu, ada azan lah. Tu, kita tahulah masuk waktu. Azan mula disyariatkan pada tahun pertama hijrah selepas Rasulullah SAW membina masjid. Selepas Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Di Madinah tahun pertama tu dia dah buat masjid, dia pindah-pindah, dia sampai di Madinah, dia buat masjid. Ketika dia buat masjid tu, azan, kena laungkan azan, nak panggil orang mai semayang. Semayang dah difardukan pada tahun 12 kenabian yang kita baca tadi. Dah solat, dah kena solat, lepas tu nak panggil orang mai solat, kena ada azan.
Sebelum azan dipilih sebagai cara untuk memberitahu umat Islam bahawa telah masuknya waktu solat, pelbagai cadangan telah disuarakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara cadangan para sahabat ialah meniup trompet. Tiup trompet, pek 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 pek, macam agama Majusi ya. Yahudi. Yahudi dia tiup trompet. Kemudian yang kedua, menyalakan api. Menyalakan api ni cara orang Majusi. Bila masuk waktu sembahyang, dia dia bagi api tu besar, orang nampak. Dan yang ketiga, cara membunyikan loceng. Membunyikan loceng ni pun cara orang Nasrani. Nasrani bila nak masuk, orang Kristian lah, nak masuk mereka waktu sembahyang, dia tarik loceng, keteng, keteng, keteng. Kemudian cadangan melaungkan azan telah diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abdullah bin Zaid Al-Ansari. Beliau memberitahu baginda tentang mimpinya didatangi seseorang yang mengajarkannya azan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abdullah bin Zaid Al-Ansari mengajar Bilal bin Rabah tentang lafaz azan tersebut. Bilal ni seorang hamba abdi dan sahabat Nabi. Dia ni kerja dia laungkan azan. Dia azan. Sampai hari ni orang azan orang panggil Bilal lah. Tok Bilal, Tok Bilal. Asal dia daripada Bilal bin Rabah. Tu orang panggil Tok Bilal, Tok Bilal. Semasa peristiwa pembukaan kota Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan Bilal bin Rabah melaungkan azan zuhur di atas Kaabah. Okey. Peristiwa pembukaan kota Mekah yang kita baca pada tajuk pertama tu, ketika Nabi masuk Mekah, dia musnahkan berhala-berhala yang ada di sekitar Kaabah, kemudian dia suruh Bilal naik ke atas Kaabah tu, bumbung Kaabah tu, suruh Bilal azan ketika tu. Peristiwa tu berlaku pada tahun ke-8 Hijrah. Ingatlah. Azan, Bilal laungkan azan di atas Kaabah pada peristiwa pembukaan kota Mekah. Wallahu alam.